Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita berada di Rimbunan Kasih dalam program Rumah Terbuka. InsyaAllah ini adalah antara sahabat kita yang telah datang, InsyaAllah. Dan kita akan mulakan kuliah sekejap lagi lah. Ini yang ada lah, InsyaAllah. Setakat ini kita tak mula lagi kuliah sebab nak meraihkan sahabat-sahabat ramai yang baru datang. Jadi kita raihkan diorang sekejap. Nanti insyaAllah kita akan buat kuliah lah lepas tu, InsyaAllah. Tu start boleh. Ini adalah rumah staf pekerja bujang, rumah staf ataupun untuk wanita akhwat. Sana tu air, himpunan air. Ini adalah tetamu-tetamu yang datang, yang baru datang lah. Kita buka sehingga petang insyaAllah untuk rumah terbuka. Kita ada jamuan-jamuan, tapi kebanyakannya secara potluck. Potluck ni maknanya potluck ni masing-masing bawa kuih. Tapi tak apa, kalau tak ada kuih, tak ada makanan, datang je tetamunya orang Melaka. Kita jumpa lah orang Melaka datang. Ni ada makcik. Makcik apa nama? Yangci. Makcik Yangci daripada mana? Bacang. Tu mak ayahnya, maknya apa ni, anaknya Tarmizi. Siapa ni? Apa minta pergi mana? Ni daripada mana ni? Ni dari Kelang. Daripada Kelang. Nur Hidayah, Faiz. Itu ramai. Rewang. Onion Rangers. Onion Rangers. Tu Onion Rangers. Tu anak-anaknya. Jadi insyaAllah kita akan mula pelan-pelan lah, sebab sahabat-sahabat baru sampai. Ramai yang baru sampai lah. Jadi kita boleh rekod lah, insyaAllah. Kita mula pelan-pelan. Ada mikrofon. Jadi alhamdulillah pada hari ini ramai yang datang juga. Cuaca pun tidak panas sangat, tidak sejuk sangat. Tadi hujan sekejap. Dan kita ada air sikit air. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang mendoakan kesejahteraan. Alhamdulillah cuacanya setakat ni mendung-mendung dan dalam keadaan yang terkawal, insyaAllah. Tidak hujan. Kita doa supaya cuacanya baik. Aktiviti pada hari ini, insyaAllah sekarang ni makan-makan sampai petang lah, makan-makan. Selagi makanan ada, kita makan. Kemudian selepas tu insyaAllah kita akan ada kuliah lah. Sekejap lagi kita buat kuliah sikit, tazkirah sikit lah. Lepas tu kita akan ada aktiviti selepas Zuhur. Nanti kita akan ada sebelum Zuhur kita akan ada pelancaran E-Mall Hansa. Kita akan lancarkan E-Mall Hansa. Dan kemudian selepas tu kita akan, bagi saya umumkan sekali dan cakap sekali je. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah SWT. Pertama-tamanya kita meningkatkan perasaan syukur pada Allah Ta'ala dekat atas kekuatan yang diberikan pada kita, kemampuan yang diberikan pada kita. Dan alhamdulillah cuaca pun nampak macam mendung-mendung. Tidaklah panas sangat. Alhamdulillah, jadi pada tak kuat ni. Kuatkan sikit. Baik, testing. Kita kuatkan sikit suara. Subhanallah, testing. Subhanallah.
Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Baik, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada semua, selamat datang ke ladang rakyat Ansar di Rimbunan Kasih Serkam, Melaka. Jadi insya-Allah pada hari ini kita berpeluang untuk sama-sama berkumpul dan sama-sama kita menjamu selera apa yang ada lah, insya-Allah. Jadi pagi ni kita santai-santai sambil-sambil makan, sambil-sambil minum. Dan insya-Allah selepas itu kita akan ada pelancaran email dan juga pelancaran beberapa platform yang akan kita manfaatkan untuk kegunaan kita sama-sama. Dan kemudian selepas itu Zuhur, dan selepas Zuhur insya-Allah kita akan ada qasidah daripada beberapa madrasah yang ada di sekitar kita. Mereka alhamdulillah berhajat nak datang ke tempat sini. Lebih kurang 3 madrasah akan datang lah, insya-Allah. Dalam 36 orang akan berkongsikan qasidah, nasyid dan sebagainya. Pada masa yang sama anak-anak kita akan ada permainan dan ada aktiviti lah untuk anak-anak, insya-Allah. Dan untuk di mana, di Banglo. Anak-anak akan ada aktiviti di Banglo. Di Banglo nanti akan diselenggarakan program-program ni. Dan selepas daripada kasidah dan perbualan dan sebagainya, insya-Allah kita akan ada kita kata macam nak cakap macam mana, pemanah, memanah. Ya, kita akan buat pemanah petang ni lah, petang insya-Allah. Hujan tak boleh. Jadi Allah izin jangkaan hujan hari ni kat Melaka. Jadi mungkin memanah dan sebagainya mungkin kita tengoklah macam mana. Mungkin kita akan buat program lain di dalam, kalau hujan kita akan buat di dalam greenhouse. Untuk orang tua macam mana? Baik, insya-Allah. Jadi untuk pagi ni sebagai mukadimahnya, saya ingin sama-sama mengajak diri kita untuk sama-sama kita merasakan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin Allah kita dapat sampai pada hari ini meneruskan kehidupan kita dengan baik. Dan alhamdulillah, walaupun ada masalah di sana sini, tetapi masalah itu tidaklah mengganggu kita macam mana di tempat lain. Saya mendapat berita dari Gaza, daripada Palestin, dari Al-Aqsa, banyak peristiwa-peristiwa yang menyedihkan lah di sana. Sampai ada di kalangan mereka yang meninggal dunia. Sekarang ni dah makin ramai yang meninggal dunia di sana. Begitu juga dengan serangan-serangan yang bertalu-talu daripada Israel. Dan ini menunjukkan bagaimana Allah SWT ingin mempersiapkan kita dengan lebih kuat lagi lah, insya-Allah. Dan sebab itulah kita nak kena rasa syukur dengan apa saja yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan dengan syukur itu akan bertambah nikmat lagi, insya-Allah. Jadi pada pagi ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan puan-puan sekalian yang berkenaan dari satu tajuk yang sebenarnya tajuk yang pernah kita sampaikan, mungkin dalam keadaan di FB lah sebelum ni. Dan tajuk ini adalah berkenaan dengan hidup bersama Al-Haq, hidup bersama dengan kebenaran. Kerana bagaimana yang kita ketahui, sesungguhnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita tentang bagaimana fitnah, ujian akan berleluasa, sehinggalah datangnya kebangkitan. Nabi menggambarkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Amr Ad-Dani, menyatakan bahawa akan berlaku ketika hampirnya Al-Malhama Al-Kubra itu, maknanya apabila berlaku peperangan, akan berlaku peperangan dan hampir kepada peperangan tersebut, di mana pada masa itu hati seseorang itu akan mati seperti mana badannya akan mati. Jadi Nabi menggambarkan sallallahu alaihi wasallam bagaimana keadaan makin dekat dengan kemuncak fitnah, semakin dekat dengan
kita kata peperangan, dan peperangan dah pun bermula, dah bermula sebenarnya. Dah bermula peperangan. Kita telah menggambarkan bahawa peperangan dunia ketiga sebenarnya telah pun bermula pada tahun 2001. Peristiwa 911 itu adalah antara indikatornya. Dan yang dimasukkan peperangan ini sebagaimana yang digambarkan oleh mereka yang mengkaji, terutamanya daripada kalangan pakar-pakar sosioekonomi dan juga mereka yang di kalangan alim ulama kita, menyatakan bahawa sesungguhnya perkara yang berlaku pada 2001 adalah merupakan antara pembuka kepada kita kata Al-Malhamah Al-Kubra, iaitu peperangan besar. Dan Nabi menggambarkan dalam satu hadis ini, dikata bahawa Malhamah Kubra itu berlaku, maka dikata pada masa itu dan sebelumnya, dan pada masa itu maka hati, jiwa seorang laki-laki itu akan mati. Jadi maknanya Nabi menggambarkan ramai yang akan berada dalam keadaan kegelapan. Kerana bila jiwa itu mati, maka perkara yang penting berlaku ialah hidup seseorang itu di dalam kegelapan. Dia tak ada cahaya, tak ada petunjuk. Jadi ini antara perkara yang kita nak sentuh pada pagi ni, insya-Allah. Sambil-sambil makanlah, santai-santai kita tengok tentang nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menggambarkan dalam surah Al-Isra, surah Isra ayat 73, apa kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in kadu layaftinunaka 'anil ladzina auhayna ilaik litaqtari 'alaina ghaira wa idzan latakhadhu ka khalila. Sadaqallahul azim. Ini surah Al-Isra. Apa Allah gambarkan di sini? Sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh ataupun hampir-hampir mereka itu musuh Islam dapat memesongkan kamu, wahai Muhammad, daripada apa yang kami wahyukan kepada kamu, supaya kamu mengada-adakan atas nama kami perkara yang lain. Dan kalau engkau melakukan demikian, barulah menjadikan kamu itu sahabat karibnya. Jadi Allah SWT berfirman, bagaimana kekuatan musuh-musuh tadi, mereka akan berusaha dan merancang sehingga orang yang beriman itu terpesong, macam itu, terpesong, dan kemudian mereka itu akan ataupun orang beriman tadi, dia akan mengambil sesuatu yang lain, mengada-ngadakan sesuatu yang lain di atas nama Allah, atas nama Islam. Jadi inilah yang berlaku pada hari ini. Allah menggambarkan dalam surah Al-Isra, apabila berlaku serangan dan fitnah yang bertalu-talu datang, maka antara perkara yang akan berlaku ialah mereka akan berusaha menyesatkan umat, memesongkan umat, sehingga kan umat itu akan melakukan sesuatu yang dia sangka Islam, yang dia sangka perintah Allah, tak perasan. Ingat benda itu baik, tapi rupa-rupanya bukan satu yang baik, tapi rupa-rupanya di atasnya, di belakangnya, di depan, kanan kirinya ialah syaitan. Jadi Allah gambarkan dalam Quran ini, sekiranya umat Islam itu mengikuti, mematuhi, follow apa yang mereka adakan, terdiri daripada bid'ah contohnya, tapi bid'ah ini ialah bid'ah yang dalalah, bid'ah akidah, bid'ah akidah, maka mereka akan menjadi sahabat karib kepada orang beriman tadi. Jadi dia bermula dengan tipu daya. Apa yang ditipu, apa sahaja yang dirasakan sebagai baik atas nama Islam. Contohnya pada hari ini kita nampak banyak kan program-program ekonomi, contohnya nampak macam Islamic and produk Islam, tapi rupanya riba, masih riba lagi. Jadi begitu juga kita melihat kadang-kadang adanya perkara-perkara yang berkaitan dengan Islam, tetapi rupanya adalah perkara yang mereka adakan.
Contohnya pada hari ini kita ada pahaman-pahaman sekular. Pahaman sekular contohnya. Kita ada pahaman-pahaman berkaitan dengan liberal, nampak macam Islam. Hak asasi wanita contohnya, hak asasi sesuatu, rupa-rupanya didalangi oleh al-batil. Jadi sinilah kita melihat bagaimana mereka akan melakukan demikian, dan semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin kuat. Dan di sinilah kita lihat bagaimana sekiranya orang yang beriman tu tak ikut pula, orang yang nak beriman tu tak nak ikut pula perancangan jahat mereka, tak nak follow lah kan, tak nak follow, maka mereka akan mengejek-ngejek, mereka akan buat provokasi sehingga orang yang beriman itu sempit dadanya. Jadi al-batil ini dia akan menyebabkan kita rasa sakit, rasa sempit di dada kita ni, sehingga kita rasa macam terpaksa ikut mereka. InsyaAllah angin makin kuat, angin makin kuat. Okey, InsyaAllah. Bismillah. Allahumma yassir lana umurana. Ni terbang ni, apa terbang? Produk-produk ni Allah bagi selai kat sini. Baik. Jadi sebenarnya jangkaannya ada storm, ada ribut. Jadi insyaAllah kita doalah supaya semuanya baik di kawasan ni lah, insyaAllah. Baik. Jadi mereka akan buat sesuatu membuat kita terikut kan. Kemudian bila kita tak ikut dia pula, dia akan ejek-ejek, dia akan buat provokasi. Allah gambarkan dalam surah, dalam ayatnya, bagaimana Allah menggambarkan, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaquluna fasabbih bihamdi rabbika wa kunna minas sajidin wa'bud rabbuka hatta ya'tiyakal yaqin. Sadaqallah. Dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahawa dada kamu itu, hati kamu menjadi sempit, menjadi sakit disebabkan ucapan-ucapan mereka. Jadi mereka cerita macam-macam, tuduh macam-macam, sesat lah dia kata, dituduh macam-macam, dia kata kita ni maknanya orang beriman tadi tu akan berada dalam keadaan tak betul lah, anti ni lah, anti tu lah, anti establishment lah, anti vaksin lah. Cina ada anti vaksin ke? Tak ada. Kita bukan anti vaksin kan. Jadi adalah macam-macam lah contoh tuduhan-tuduhan. Dia kata sehingga dada kamu jadi sempit. Jadi sempit. Maka Allah perintah apa? Dan Allah perintah kita bertasbih. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Kita banyakkan tasbih kepada Allah. Kemudian kita pun diminta oleh Allah supaya memuji Allah, bertasbih, bersujud dan sembah kepadanya tetap dengan jalan tadi, hatta ya'tiyakal yaqin, sehinggalah datangnya al-yaqin. Al-yaqin apa? Perkara yang paling yakin sekali ialah yang tak nampak ialah al-maut, kematian. Jadi di sinilah kita tengok bagaimana mereka rancang. Mula-mula dirancang kita nak kena ikut walaupun benda tu batil. Benda tu batil. Dan kemudian selepas itu maka mereka pun akan mengejek-ngejek orang beriman yang tak ikut tu. Dia akan provokasi, dia akan bagi marah, dia akan bagi sempit dadanya tadi. Jadi inilah yang digambarkan tadi, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan al-haq ini. Zalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwal aliyul kabir. Sadaqallahul azim. Zalika bi anna Allah, yang demikian itu kerana Allah SWT itu adalah al-haq. Allah ni adalah merupakan kebenaran yang sebenar-benarnya, Tuhan yang sebenar-benarnya, al-haq wa anna ma yad'una min dunih. Dan sebenarnya segala yang mereka sembah, segala yang mereka beribadah selain Allah itu palsu. Selain daripada Allah tadi palsu, selain daripada al-Islam palsu. Dan ingatlah sesungguhnya Allah lah yang maha tinggi, wa aliyul kabir, Allah yang maha besar. Jadi Allah perintah kita supaya tetap sabar,
bersama-sama dengan kebenaran tadi. Kerana apa? Kerana Allah lah yang al-haq, huwal haq. Dan hak al-haq itu maknanya dialah yang benar, Tuhan yang sebenar. Selain daripada itu Tuhan yang kufur. Jadi sebenarnya banyak perkara yang berlaku pada hari ini yang menyebabkan kita ni terlupa, terlalai dan terleka, kan? Jadi al-haq ini adalah sebenarnya digambarkan oleh mufassirin, ya, dalam fiqh al-Quran contohnya, dan juga dalam kitab-kitab yang lain. Apa maksud al-haq itu? Al-haq itu adalah kebenaran mengikut sistem Allah. Kebenaran yang mengikut sistem Allah, merupakan satu yang hakiki, satu yang sebenar, yang tulen di atas alam ini, dan dia akan wujud dalam secara menurut fitrah. Jadi ini al-haq. Jadi al-haq ini adalah satu yang berkaitan dengan Allah. Ini yang paling kita bimbang. Jadi insya-Allah sempena dengan kehadiran dan kewujudan, dan kita kata suasana-suasana yang ada pada hari ini, kita nak kena rasalah bagaimana kita perlu merasai tentang al-haq ini, kebenaran Allah. Dan inilah yang menjadi rahsia kepada mereka yang memerangi Allah, memerangi Islam. Jadi orang yang memerangi Allah, memerangi Islam ni, dia akan tutup. Ini rahsia dia. Apa rahsia dia? Rahsianya sebenarnya apa yang dibuat, yang nampak baik, yang nampak hebat, yang nampak selesa, nampak okey, semua tu sebenarnya adalah, yang dibuat itu adalah untuk memerangi al-haq. Itu sebenarnya. Tapi ini mereka rahsiakan. Sebab tu bila ada senyuman, bila ada sesuatu yang baik, yang hebat, yang ada pada arus ini, maka kita kena tengok. Sekiranya ia membawa kebaikan, iaitu mendekati Allah, mendekati Islam, maka insya-Allah itulah al-haq. Tapi sekiranya ia sebenarnya perancangan untuk nak merosakkan dan sebagainya, maka ia adalah merupakan al-batil. Jadi al-haq inilah suatu yang kita nak kena rasa. Macam mana kita nak tahu al-haq ni, kan? Al-haq itu hak, kan? Jadi yang pertama sekali fitrah. Kita tengok hidup kita macam mana. Kalau hidup kita cenderung kepada kebaikan, cenderung kepada suatu yang baiklah, kan? Hati kita ni memang cenderung kepada kebaikan. Maka apabila datang sesuatu yang menyebabkan hati kita rasa gelisah, hati kita rasa tak sedap, kan? Hati kita tak seronok. Dua botol. Hati kita tak seronok, macam tak seronok aja, kan? Itu maknanya ada something wrong dengan perkara tu. Kita nak buat satu perkara, rasa macam tak kena, ada tak kena lah apa benda je, kan? Kita tak tahu, kita rasa je. Tapi hati kita ni bersih, hati kita ni okey, kan? Kita hati ni suka solat, hati kita suka zikrullah, hati kita ni suka Quran, kan? Suka kawan dengan baik, buat benda baik, suka sedekah. Orang Malaysia ni suka sedekah, kan? Tapi ada satu perkara datang, hati kita rasa tak sedap, hati kita rasa macam apa, tapi tak tahu apa dia. Maka itu kita kena siasat. Kerana di dalam hati kita yang baik, hati yang baik ini, dia ada al-wa'iz, ataupun dalam fitrah manusia ni dia ada al-wa'iz. Dan hati ni al-wa'iz ni dia jadi pengingat. Akan timbul satu perasaan tak sedap, tak seronok. Kenapa? Kerana rupanya ada syaitan di belakangnya. Ada perancangan dan iblis di belakangnya. Jadi bila kita rasa macam itu, maka barulah kita tengok balik. Akhirnya kita rujuk balik Quran, kita rujuk balik sunnah Nabi, hadis-hadis, kita rujuk pada orang-orang alim, orang ulama yang mengetahui, baru kita buat, oh betul, rupanya benda ni tak elok. Maka kita tinggalkan. Jadi sebab tu al-haram bayyin. Haram jelas. Al-halal bayyin. Yang halal pun jelas. Wa bainahuma, di antara dua ni. Jadi sekarang ni, zaman kita ni, di era-era malhamah ini, maka dia akan promotkan yang syubhat ini. Dia akan promotkan yang syubhat. Nampak betul, okey, tapi hati kita rasa tak elok macam itu, kan? Jadi syaitan dia tahu orang yang beriman, yang nak ambil Islam ni, yang nak bersama dengan Allah ni, dia tidak akan ambil yang haram. Dia tak akan ambil benda yang Allah tak suka. Memang dia tahu. Dia memang tahu. Jadi sebab itu dia tidak akan promotkan sesuatu yang
haram secara jelas. Ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi dalam ayat tadi. Bagaimana mereka akan menjadikan apa sahaja perkara yang boleh menyebabkan kita ni rasa keliru. Jadi apabila berlaku yang demikian, kita kena tengok balik hati kita tadi. Tapi jadi masalah kita ni kadang-kadang hati kita ni tak dapat rasa apa-apa. Itu masalah. Kan? Saya bagi satu contoh. Ada seorang ni kawan kita, soleh orangnya. Kami pergi satu tempat ni macam mall. Sebelum masuk tempat tu kan ada tanda lam alif lam, halal. Maknanya makanannya halal. Kemudian apabila kita nak masuk tu, kawan dia pegang lah, betul ke nak masuk kat sini? Dia kata apa? Dia kata yang lain semua, satu tak sedap, yang kedua ini ada halal, yang lain halal tak ada. Satu tempat tak sebutlah kat mana noh. Kemudian bila dah masuk, tak apalah, masuk. Dah masuk tu nak makan, order. Memang makanannya makanan yang biasa, yang halal. Kita kata benda yang tidak ada babi, tidak ada apa, nampak. Tapi masa nak makan tu, tiba-tiba dia rasa lain sangat, macam nak muntah. Dia rasa macam nak muntah. Ordernya biasa je, macam mi goreng macam itu kan. Ordernya biasa je. Tak boleh nak makan. Tiba-tiba dia rasa macam itu. Jadi kawan-kawan yang lain pun yang tak rasa ni terdiamlah sekejap. Kemudian ada seorang ni pergi belakang siasat belakang, tengok kat belakang. Tengok rupanya ayamnya tu tak halal. Ayam yang digunakan tu tak halal. Memang bukan ayam sembelih. Kedainya tu ada tulis halal. Jadi terus dia kata macam ni, kita memang tak boleh lah. Kita terus keluar, tak makan pun, bayar je apa yang kita dah order, terus keluar je. Ini satu contoh. Kadang-kadang kita rasa macam itu. Dalam hati kita ni ada satu perasaan yang Nabi gambar sebagai al-wa'iz. Al-wa'iz ini ialah pengingat. Jadi hati yang baik ni, hati yang bersih ni, dia boleh mampu menembusi tipu daya syaitan. Dia boleh menembusi. Ini yang paling ringan lah, yang paling ringan. Kalau yang baik lagi, yang hebat lagi, berlaku satu ketika sedang travel daripada Kelantan menuju ke pantai barat, berhenti satu tempat. Tempat ni memang terkenal dengan santau. Tempat ni memang terkenal dengan orang buang santau. Jadi masa kami berhenti, kami tak tahu pun tempat tu orang buang santau. Santau ni apa? Santau ni sihir lah, sihir. Jadi kami duduk situ nak makan. Dia order lah kopi apa sebagainya. Jadi apabila dia order begitu, tiba-tiba nak makan tu, Allah izin gelas tu pecah. Nak minum tu gelas pecah. Ini juga merupakan petunjuk daripada Allah. Allah izin gelas pecah. Maka kita pun tanya dengan terus suruh pegang gelas. Maka pegang gelas, atas panas, bawah sejuk. Ada yang sejuk, bawah panas. Ada macam santau kat situ. Cuba rasa, ada tak? Atasnya panas, bawahnya sejuk. Ataupun dia ada way round. Itu ada sesuatu yang lain. Kita tak nampak. Dia satu yang dibawa oleh syaitan, jin lah. Jadi peringkat kedua ni, apabila Allah izin nak minum tu, Allah izin ada santau, pecah gelas, tak sempat minum. Air kopi tu pecah. Dia panas, bawah ni sejuk. Jadi bila kita tengok macam itu, kita boleh check balik. Semua tak minum lagi. Jadi Allah izin, kita kata tak apalah, kita tak nak tuduh siapa-siapa, kita keluarlah, bayar-bayar, kita jalan. Allah izin, ada seorang sahabat lain pula yang terkena santau juga, santau angin dipanggil. Sihir lah, kita sebut sihir, santau angin. Jadi santau angin ni ada orang yang mengamalkan ilmu santau, dia kena apa? Dia kena lepaskan juga ilmu dia tu. Kalau tak, dia kena makan diri dia. Jadi dalam setahun tu mesti dia buat juga. Jadi sebab tu bila tak ada orang yang dia nak santau, tak ada orang datang dia kena lepaskan pada orang. Siapa saja.
Ini berlaku di satu daerah lah dekat Malaysia ni. Tak apalah, saya tak sebut daerah tu, tak kira marah orang daerah tu pula kan. Saya nak sebut kat sini kan, berlaku. Jadi yang lebih hebat lagi pertolongan Allah tadi ialah yang kita sebut gambarkan Allahu Aliyul Kabir, Allah yang maha tinggi lagi maha besar tadi. Bila Allah memelihara seseorang itu sampai peringkat gelas pecah ataupun cawan itu pecah sebelum sempat dia minum. Ini adalah antara perkara. Sebab itulah dalam urusan kita sehari-hari, dalam kehidupan ini, dalam suasana hari ini, yang mana kita menghampiri 100 tahun 100 tahun kejatuhan Osmaniyah, dan digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa setiap 100 tahun itu akan berlakunya may yujaddidu laha dinaha, akan berlaku di mana akan ada orang-orang yang mentajdidkan agama. Maka berita baik pada hari ini, zaman kita ni walaupun ujiannya besar, walaupun fitnahnya memuncak, ini berita baik lah. Walaupun kita berada dalam keadaan yang ditekan kiri kanan, kalau gerak ke mana-mana pun luka aja, sakit aja, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala pada masa yang sama Al-Latif, yang maha halus. Allah yang maha halus tadi menjadikan kita ini diberikan perlindungan yang lebih daripada orang yang sebelum-sebelum kita. Allah berikan rahmatnya. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menggambarkan bagaimana satu ketika Rasul sallallahu dengan sahabat-sahabat, Nabi pun sedih. Nabi sedih, Nabi menangis, sedih. Dan bila kata Nabi sedih tadi, kan sahabat bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu bersedih hati?" Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku rindu dengan saudara aku. Aku rindu dengan saudara-saudara aku." "Siapa saudaramu ya Rasulullah?" Maka Nabi gambarkan al-ikhwani itu, saudara aku itu disebut al-ikhwani. Saudara aku itu ialah mereka yang hidup pada zaman ketika aku dah wafat, aku dah tak ada. Jadi Nabi hidup, Nabi dah meninggal dunia, baru ada orang tu. Ini al-ikhwani, orang yang dinamakan sebagai saudara Nabi. Lepas tu sahabat-sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kamilah ikhwan kamu ni." "Tak, kamu ashabi, kamu sahabat aku." Jadi maka Nabi gambarkan pendek cerita, mereka lah orang yang menjaga hatinya, menjaga diri dia, beribadah, berjuang, sehingga kan apabila mereka berjuang itu dalam keadaan aku tak ada, dalam keadaan sahabat-sahabat semua yang besar-besar habis, tak ada, semua meninggal, maka Nabi kata apa? Mereka, pahala mereka 50 kali ganda. Jadi bila disebut ganjaran Allah tu 50 kali ganda tu, maknanya sekiranya Allah izin kita diserang, sekiranya Allah izin kita ditentang, sekiranya Allah izin kita dikepung oleh Al-Masih Dajjal, tenteranya dan sebagainya yang jahat-jahat ni, kita kata tadi nak rosakkan akidah sebagainya, maka tentulah fadilahnya, fadailnya, kelebihannya yang Allah beri 50 kali ganda. Bila kita bertahan, tetap istiqamah dengan al-iman, al-islam, at-taqwa, dengan ihsan, kita istiqamah. Jadi bukan saja 50 kali ganda pahala tadi dengan sahabat, berbanding sahabat, tetapi juga 50 kali ganda protection yang Allah akan beri kepada mereka yang berada di akhir zaman tadi. Cumanya apa syarat-syaratnya? Kita akan tengok apa syarat-syaratnya. Jadi di sini kita lihat pada hari ini al-batil akan menyerang orang beriman, akan menyerang, dia akan serang, dia akan cuba sesatkan kita, dia akan cuba kelirukan kita, dia akan cuba menjadikan kita ni sebagai guinea pig dia. Guinea pig ni apa bahasa Melayu? Tikus makmal. Tikus makmal. Jadi dia akan jadikan kita macam-macam. Kadang-kadang dia sebut kita nak membawa sains dan teknologi, innovation, revolusi 4.0. Ada AI, artificial intelligence, iaitu kan yang baik dan sebagainya. Memang tersuratnya baik, yang tersiratnya hanya orang yang berilmu saja tahu. Saya tak nak cerita kat sini lah, tapi maknanya orang yang berilmu yang tahu. Tak apalah, ceritalah. Yang tersiratnya dia nak jadikan kita transhuman, dia boleh kontrol emosi kita. Baik, dia sebut kat sini bagaimana macam mana mereka buat tu, dia guna syubhah. Bagi orang Islam, dia guna syubhah. Macam mana syubhah? Perkara yang haram nampak halal.
Perkara yang halal nampak haram. Perkara yang boleh nampak tak boleh. Tak best lah, tak elok lah. Perkara yang haram yang memang sebenarnya di dalamnya ada perkara-perkara yang Allah larang kita ambil. Mungkin di dalamnya ada arak. Contohnya heboh satu ketika dulu, salah satu minuman soda yang kita boykot sekarang lah, yang mana ingredientnya tu, dia punya kandungannya tu dirahsiakan. Sampailah kepada beberapa tahun yang lepas, mereka terpaksa dedahkan. Bila dedahkan, rupanya di dalam ada kokain, ada arak, ada macam-macam. Ada macam-macam dalam tu. Jadi bila tahu tu, barulah orang Islam yang kuat saja ditinggalkanlah, tak nak dia boykot. Tapi orang Islam yang biasa ni terus tak apa, ada halal dan sebagainya. Jadi sebab itulah ketika peperangan di akhir zaman ini, sebelum Dajjal datang, sebab tu Nabi sebut dalam hadis tadi, sebelum datangnya Al-Malhamah Al-Kubra yang kemuncak tadi, maka umat Islam, orang beriman akan didedahkan dengan perkara syubhah. Dan hanya orang yang hatinya bersih, fikirannya ada kesedaran, yang hidupnya benar-benar nak mencari redha Allah, yang nak mengenal Allah, makrifat pada Allah, maka orang ni yang akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan petunjuk ini datang dari hati, al-wa'i. Hati kita akan rasa ni, hati kita rasa. Jadi sebab tu nombor satu, pada pagi ni bersempena dengan hujan yang turun ni kat sini hujan turun lebat, alhamdulillah ada kemah. Kalau tak ada kemah, kita pakat-pakat duduk dalam surau. Yang pertama sekali, macam mana nak selamat di akhir zaman sebelum Dajjal keluar. Macam mana nak selamat? Kita kena bersihkan hati kita. Kenapa? Nabi gambarkan dalam hati itu ada satu kekuatan, disebut al-wa'iz tadi. Al-wa'iz ini satu kekuatan yang mana Allah bagi kepada orang beriman. Allah tak bagi pada orang kafir, tak bagi pada orang munafik, tak dapat. Walaupun dia semayang, ada orang munafik semayang, semayang sama-sama, datang dalam kumpulan orang semayang, dia pun semayang lah. Datang dalam kumpulan orang baca Quran, dia baca Quran, tapi sebenarnya hatinya munafik, hatinya mensyirikkan Allah, tapi dia buat. Jadi orang yang hatinya ada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya ada sifat-sifat munafik yang dia tidak mahu bertaubat, tak mahu bertaubat, tak mahu meninggalkan sifat munafik tadi, maka di situ Allah akan tutup. Jadi sebab tu kita nak kena rasa bagaimana 50 kali ganda yang digambarkan tadi itu adalah merupakan perkara yang penting untuk kita faham. Di situ ada pertolongan Allah. Maka pertolongan Allah itu didatang macam mana? Allah gambarkan dalam Quran, al-haq wal batil. Boleh lagi ke? Okey, tak bocor. Jadi pertolongan Allah itu adalah Islam itu sendiri. Islam itu sendiri, bagaimana Allah menggambarkan al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah daripada Allah, dan janganlah kamu jadi orang-orang yang ragu-ragu. Baik. Jadi macam mana kita nak pelihara diri kita? Ini satu perkara yang kita nak kena tengok. Jadi sambil-sambil makan tu kita tengok balik. Jadi al-Islam maknanya apa? Al-Islam mutaslim. Islam tu tunduk, menyerah. Itu maksud Islam. Jadi apabila kita kata saya orang Islam, saya orang yang tunduk, menyerah pada Allah, itu maksud dia. Itu maksud dia. Dan salah satu makna dia lah. Maka di sinilah ada beberapa perkara yang kita hendak menyerah. Menyerah. Dan penyerahan yang paling besar sekali, ini kita sebut hati. Hati yang ada al-wa'iz tadi, penyerahan yang paling besar ialah kita menyerahkan hajat kita. Dalam hati kita ni ada satu perasaan nak sesuatu, keinginan nak kepada sesuatu tadi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan bahawa maksud menyerah tadi yang paling besar, yang boleh menjadikan hati kita ni kuat, bersih dan mendapat pertolongan Allah, ialah kita islamkan hajat kita, keinginan kita,
Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Maksudnya kita nak menyerahkan kepentingan kedudukan kita kepada Allah. Maknanya kalau ada kepentingan dalam hidup kita, kita nak tengok adakah kepentingan itu sesuai dengan mencari redha Allah. Hati kita ni kan, nak makan, contohnya nak makan. Nak makan apa? Makan halalan thayyibah, halal dan thayyib, halal dan baik. Baik, nak halal yang baik tu macam mana nak halal yang baik tu? Kita kena semak, kita kena cari kan. Baik, katalah dah dapat dah makanan yang halalan thayyibah. Jadi kita kena tengok pula, kita ikut sunnah. Apa sunnahnya? Kulu washrabu wala tusrif. Contoh. Makan, minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan sampai tak boleh bangun dah, pokok dah ketat. Nabi kata apa panduannya? Berhenti sebelum kenyang. Itu lebih kuat. Jadi maknanya kita lihat di sini, kita menyerahkan hajat makan tadi, serahkan ikut sunnah. Hajat makan kerana Allah. Itu maksudnya. Begitu juga dengan keinginan kita yang lain. Nak apa? Tak kira lah. Kalau orang bujang-bujang nak kahwin, alhamdulillah. Kalau ada siapa-siapa anak-anak yang masih bujang lagi, terutamanya yang wanita-wanita, kita ada teruna-teruna ramai kat sini. InsyaAllah soleh-soleh berlaku kan, insyaAllah. Jadi sebut sini, hajat nak kahwin pun, nak bernikah, nak cari pasangan pun, kita serah pada Allah. Maknanya yang kita nak cari itu yang boleh bantu agama kita. Macam itu. Yang boleh bantu perjuangan untuk selamatkan akidah kita. Jadi itu maksud penyerahan. Jadi bila kita menyerahkan hajat kita, keinginan kita di bawah redha Allah, di bawah syariat Islam, maka masa itulah Allah akan tolong kita. Allah akan beri cahaya kepada hati kita, sehingga hati kita akan melihat sesuatu yang orang lain tak nampak. Macam saya sebut kawan tadi, seorang kawan, Allah izin memang soleh dia, zikrullah tak tinggal zikir dia, Qurannya dia tolong orang baik, memang cukup baik. Bila Allah izin nak makan satu tempat yang mungkin membawa mudarat pada hati dia, dia terasa lain. Sahabat cek rupa memang ayam yang datang tu ayam tak sembelih kat belakang, dekat mall ayam tak sembelih, nama aja halal, rupanya dia nak tipu. Jadi macam mana dia boleh dapat pertolongan tu kan? Macam yang nak minum, ada santau, tiba-tiba meletup pecah. Dia bukan ada amalan apa-apa pun, dia bukan ada amal bomo apa, tak ada. Tapi Allah yang pecah, nak makan pecah, Allah selamatkan dia. Kenapa Allah tolong dia? Kenapa Allah selamatkan dia? Kerana dia membersihkan hati dia. Dan macam mana nak bermula pembersihan jiwa tadi? Kita tengok hajat kita, keinginan kita, apa yang kita nak capai, apa yang kita mahukan dalam dunia ini, kita serahkan, kita rendahkan kepada mardatillah, redha Allah. Kita rendahkan kepada Allah, kita letakkan Islam sebagai neraca. Barulah bila kita letakkan Islam sebagai neraca, kita letakkan untuk mendapatkan keredaan Allah tadi sebagai kemuncak daripada hajat kita ni. Kalau saya nak buat ni, saya nak dapat redha Allah. Kalau saya nak pergi bekerja, saya nak dapat redha Allah. Saya nak belajar, saya dapat redha Allah. Nak kawan, nak kahwin, nak buat apa sahaja, maka kita letakkan penyerahan kepada Allah tadi. Maka disitulah bermulanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab tu kita pada akhir zaman ni, kita akan berhadapan dengan banyak kekeliruan, banyak perkara yang menipu, banyak perkara yang menjadikan kita ni pening. Macam mana ni, nampak macam imam, nampak macam boleh khutbah, nampak macam ahli politik yang baik, tiba-tiba hati kita rasa lain. Pernah tak? Saya minta maaf, saya tanya je lah, tapi tak payah jawab dalam hati. Apa dia? Pernah tak kita tengok orang politik, cakapnya semua ada Quran, ada hadis, kemudian lepas tu hebat dia berbicara sebagainya, tapi tengok dia, hati kita rasa tak sedap. Pernah tak? Tengok mukanya pun
Tak tahulah. Saya kalau tengok muka dia, rasa hati saya macam benci. Tak tahulah. Kenapa? Sekiranya hati kita bersih, Allah akan tunjukkan sesuatu yang kita tak nampak, yang dia sembunyikan. Yang disembunyikan. Inilah disebut sebagai min ladunni. Ini disebut ilmu yang Allah bagi kepada mereka yang hatinya bersih. Hatinya bersih. Dan apabila kita ada panduan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa lagi yang boleh tipu kita? Siapa lagi yang boleh sesatkan jiwa dan hati mereka yang beriman tu? Kalau ibu tu dah boleh kan, sebab dah buat aktiviti lah. Lepas tu kalau ada sahabat nak volunteer untuk jaga, boleh. Baik, insyaAllah diumumkan oleh Jawatankuasa Kanak-kanak, Abang Iqbal kita masih bujang, insyaAllah. Seorang yang soleh. Diumumkan anak-anak yang ada kat sini ni, yang dah makan, dah apa, insyaAllah boleh masuk dalam banglo. Aktiviti kanak-kanak dah bermula. Jadi kalau nak main-main apa, dia ada puzzle lah apa tu, anak-anak boleh pergi ke banglo tu, rumah yang nombor 2 ni saya tu. Jadi kalau dah makan semua boleh lah, boleh di sana. Jadi taklah mengayau-ngayau pergi ke hujan ni kan. Dan kemudian kalau ada ibu bapa ataupun akak-akaknya, abang-abangnya yang nak tolong jaga anak-anak, boleh join sekali lah. Macam itu, insyaAllah. Tu ikut abang tu, Abang Iqbal nama dia. Abang Iqbal. Tu Abang Iqbal. Tu hari ni Abang Iqbal telah dikenali, naik saham dia. InsyaAllah. Apa cakap tadi lupa lah. Apa yang mana cakap tadi? Baik, jadi kita lihat min ladunni. Jadi apa yang dimaksudkan ladunni ni ialah menyerah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, sebenarnya cahaya Allah ni, ilmu Allah ni sentiasa datang turun kepada manusia. Sentiasa turun kepada manusia. Maka di manakah ilmu Allah itu akan duduk, datang kepada mereka yang paling rendah diri kepada Allah, tawaduk pada Allah. Jadi siapa yang paling tawaduk sekali hatinya, merendahkan diri pada Allah, tanda merendahkan diri, dia menyerahkan hidup dia, dia menyerahkan keinginan dia, dia menyerahkan hajat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi, maka Allah akan bagi pada dia pertolongan, Allah akan bagi kepada dia kekuatan. Yang paling kurang al-wa'iz, dia nampak sesuatu, dia rasa tak elok, ada benda ni tak kena ni, macam itu kan. Jadi ini antara perkara yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Jadi sebab itulah untuk kita menyerah kepada Allah tadi, maknanya keinginan kita bermula dengan hajat kita. Hajat kita apa kita nak, kita latih supaya benar-benar menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita menyerahkan, merendahkan keinginan kita, hajat kita kepada Allah tadi, maka bermulalah di situ kita meninggikan Islam dalam diri kita, meninggikan Allah dalam diri kita. Jadi sebab tu kita nak kena rasa satu yang penting. Kadang kita tak perasan, kadang-kadang kita tak perasan, tapi rupa-rupanya penting. Kadang-kadang kita rasa kita nak makan apa, ikutlah makan apa pun, nak buat apa, ikutlah buat apa pun. Kita tak terfikir pun bahawa segala yang kita lakukan tu akan Allah tanya nanti, dan akan Allah soal. Dan semua itu sebenarnya kebaikan datang kepada kita semula. Dia bukan Allah dapat apa-apa bila kita menyerahkan hati kita, keinginan kita tadi. Allah dapat apa? Tak ada. Allah Subhanahu Taala kan Maha Kaya, tak memerlukan apa-apa pun. Tapi bila kita melakukan perkara tersebut, Allah akan bagi kepada kita ganjarannya, Allah akan bagi kekuatannya, Allah akan bagi kepada kita perkara yang disebut sebagai perlindungan tadi. Dan bila kita mula menyerahkan hati kita pada Allah, maka masa itulah kita meninggikan Allah, meninggikan Allah, meletakkan Allah sebagai Tuhan kita, sebagai Rabb ilah kita, insya-Allah. Dan di sinilah maknanya kita meninggikan al-Islam, meninggikan al-Islam. Jadi sebab itulah Allah gambarkan kepada kita, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Pernahkah kamu melihat orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan? Kenapa hawa nafsu sebagai Tuhan? Apa sahaja yang nafsu dia nak, semua dia ikut. Jadi inilah
sebenarnya inti kepada bulan Ramadan, inti kepada bulan Ramadan, insya-Allah. Baik, dalam rangka itulah maka kita nak mengenali al-batil. Nak mengenali al-batil. Al-batil. Saya bacakan apa yang Allah firmankan dalam surah Fatir ayat 43. Saya bacakan apa yang Allah gambarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Istikbara fil ard wa makra syai'. Dan mereka itu bersifat sombong, nampak? Istikbara, dia sombong, dia berlaku sombong. Ni manusia yang berlawanan dengan yang bersama al-haq tadi. Maknanya sombong, dia tak serahkan diri dia pada Allah. Dia tak serahkan hajat dia pada Allah tadi. Dia tak serahkan niat dia, perbuatan dia, amalan dia, hidup dia, tidak serahkan pada Allah. Dia berlaku sombong. Istikbara fil ard wa makra syai'. Dan mereka ni, orang yang sombong kepada Allah tadi, mereka ni akan terlibat dengan makar, perancangan jahat dalam segala aspek, segala sesuatu. Jadi ada perancangan jahat yang musuh buat, dia ikut semua, dia ikut, dia akan follow je. Walaupun nampak macam tak betul, dia follow juga. Kenapa? Rupanya hati tadi tidak tunduk pada Allah. Hati tadi tidak rendah pada Allah Subhanahu wa taala. Wala yahiqul makru syai' illa bi ahli. Sedangkan segala yang jahat itu, perancangan jahat itu tidak akan pergi. Kalau kita nak buat jahat ke orang, dia tak pergi, melainkan patah balik pada diri kita sendiri. Kalau kita niat jahat, nak buat apa-apa ke orang, terutama orang tu beriman, orang tu Islam, berhati-hatilah. Allah beritahu dalam ayat ini, dia akan patah balik pada kita. Sebab tu kita tengok contohnya, contoh di Palestin. Askar Palestin nak bunuh anak-anak, macam itu je dia bunuh. Dia tembak, dia pijak, dia tangkap. Mungkin dalam umur 3 tahun, 4 tahun tengah main-main dekat depan rumah, jalan-jalan, dia tarik, dia seret je. Ada satu cerita tu, 9 tahun budak tu. Tentera-tentera Israel datang, pegang, tarik je. Gari dia dalam tandas polis Israel. Biarkan selama beberapa hari. Ada wartawan tanya, kenapa kamu tangkap dia? Apa salah dia? Umur 9 tahun. Kenapa kamu tangkap dia? Dia diam aja, tarik. Kemudian buat satu, akhirnya budak tu meninggal dunia. Dan bila meninggal dunia, terus dituduh sebagai pengganas. Budak 9 tahun, tak tahu apa-apa, tengah main-main basikal kat luar. Datang tarik. Ada videonya. Yang ambil ni wartawan orang putih ambil. Tinggal dalam dia punya pejabat polis dia tu, terus dia gari kat situ, dia kencingkan dia apa sebagainya, sampai budak tu mati. Allah izin meninggal dunia. Jadi nak sebut kat sini kan berlaku macam itu. Dia ingat, aku besar, aku boleh buat apa sahaja. Dia nak bunuh orang, dia bunuh orang. Penjahat-penjahat kita, askar-askar Israel ni, dia nak bunuh orang. Dia kalau nak bunuh orang, dia katakan nak serang satu kampung tu, yang pertama sekali dia akan minum. Ini amalan dia orang, dia orang sebutlah. Ini amalan dia. Sebelum masuk tu dia mesti minum. Dia minum, kemudian dia akan pasang lagu dekat telinga dia, lagu rock, lagu yang jenis heavy tu, sehingga hati dia tak rasa apa-apa. Lagu rock, dung dia pasang. Dan kemudian sebab tu dia masuk ramai-ramai, salah sikit tembak bunuh. Itu yang dia buat. Jadi dia terpaksa mengeraskan hati dia, walaupun sebenarnya dia dah jahat dah, tapi hati dia masih ada fitrah, mengeraskan hati dia. Ya, sebab itu mereka ingat mereka boleh buat apa saja. Nak bunuh anak-anak Palestin, nak tangkap, nak perkosa kan wanita-wanita Palestin dan sebagainya, rampas rumah. Dia ingat dia boleh buat apa saja. Aku ada kuasa, aku ada senjata, aku ada power. Tahukah kita, keluar dalam berita, keluar dalam laporan-laporan, askar polis yang paling stres, yang paling banyak mengidap sakit jiwa, sakit mental, ialah askar dan polis Israel. Sehingga ada di kalangan mereka yang bawa saman Israel. Kenapa? Jadi askar paksa. Dia kena paksa. Lepas tu dia kata, aku dah kena jadi dia, aku dah kena bunuh orang sebagainya. Akhirnya dia kata, malam-malam tak boleh tidur. Ramai yang malam tak boleh tidur. Anak-anak yang dibunuh tu, orang yang diseksa tu datang malam-malam. Dalam mimpi dia, Allah tunjukkan bagaimana dia sakit, dan dia merasai kesakitan siksaan yang dibuat tadi, sehingga sampai dia jadi gila. Akhirnya dia saman kerajaan Israel. Banyak macam itu, saman kerajaan Israel.
Jadi kita ingat bila kita buat jahat, kita boleh aniaya orang, kita boleh bunuh orang, kita boleh dengki ke orang, boleh dendam ke orang, kita boleh buat apa sahaja kita nak buat. Dan Allah gambarkan dalam ayat ini, istikbara, orang yang sombong, yang tak nak serahkan hati dia kepada Allah tadi, maka dia akan terlibat dengan makar, perancangan jahat. Dan Allah kata apa? Wala yahiqqul makru, dan tidaklah sebenar-benarnya perancangan jahat itu yang dibuatkan, melainkan illa akan kembali balik kepada dia balik. Jadi kalau kita buat jahat, kita ingat kita dah boleh buat jahat kat orang, hati kita puas aku sihir orang, puas aku pukul orang, puas aku dengki orang. Kita ingat okey, tak apa, orang tu yang sakit, kita tak. Rupa-rupanya Allah gambarkan dalam Quran, Allah akan patah balik pada orang yang buat jahat tadi. Mungkin masa tu dia boleh gelak, ketawa, puas hati aku, tapi lepas tu hanya Allah yang mengetahui apakah balasan yang Allah simpan, yang Allah akan beri kepada dia selepas daripada itu. Dan kita tengok banyak contoh sebut tadi, askar Israel. Askar Israel banyak gila. Dan mereka takut. Sebab tu bila kami kena tahan tahun 2010, kami kena tahan dengan Israel ketika peristiwa kapal Mavi Marmara tu. Kalau tuan-tuan masih ingat, flotilla Mavi Marmara, saya salah seorang, Allah izin, bila kena tahan tu, saya nak keluar, kami nak keluar daripada kapal dia, diikat tangannya, sama ada dekat ke depan atau ikat kat belakang. Kemudian kami dikeluarkan daripada kapal tu. Kiri kanan ni polis dan tentera, semua angkatan bersenjata ataupun angkatan beruniform, Israel, Yahudi. Budak-budak je, umur dalam mungkin 17, 18, 20 tahun gitulah. Jadi bila kami lalu tu, dia akan maki, makilah, dia akan putuklah, dia akan gelakkan padan muka lah, macam itu. Jadi saya masa jalan tu, saya ingat lagi, saya tengok seorang saya jalan slow jalannya, sebab dia nak show kita dimaki tu. Jadi askar dia duduk segi kanan, dia punya polis itu, askar dia, komando dia kiri kanan, kita tengah-tengah, dia bawa kan, dia diarakkan kita. Maka dia jalan slow sebab nak suruh dengar maki hamun semua yang tadi tu. Bila dia maki kita tu, subhanallah, ini yang saya rasa lah, bila lagi dia maki kita, saya tengok dia lagi nampak kecil aja, dia nampak tak ada apa-apa, nampak kosong. Dan pada masa itu saya merasakan, merasakan bahawa ni kalau lah orang Islam bertembung dengan orang Israel ni, askar dia ke, polis dia ke, komando dia ke apa, insya-Allah habis mereka. Walaupun 1 lawan 10. 1 kita, 10 dia, insya-Allah habis. Sebab hatinya kosong. Ini yang saya rasa masa berjalan, diarakkan keluar daripada kapal nak masuk penjara. Kalau dari kapal nak masuk penjara. Jadi kiri kanan ni. Jadi saya rasa subhanallah, kosong mereka. Sayyidina Ali menggambarkan di akhir zaman, apabila berlaku peperangan antara orang beriman dengan orang yang kafir, yang kufur, yang munafik tadi, atau yang mensyirikkan Allah, maka dia kata ibaratkan melawan dengan pohon-pohon yang hidup tetapi tidak boleh bergerak. Jadi maknanya kata Sayyidina Ali, bila berlawan tu, macam kita nak pergi ke pokok ni, kita buat parang, kita boleh tetas macam mana kita nak tetas dia, kita boleh cantas macam mana nak cantas dia, nak gergaji ke, nak tolak saja dengan jentolak apa, dia pakai pokok hidup tapi seperti pokok mati. Hatinya mati, maka Allah akan matikan fizikalnya. Inilah kemenangan yang Allah akan bagi kepada mukmin di akhir zaman, di mana hati yang hidup itu akan mengalahkan hati yang mati, hati yang terputus daripada Allah. Malahan hati yang jiwa-jiwa yang istikbara, yang sombong, yang buat makar, buat perancangan jahat, tetapi perancangan jahat itu akan patah balik pada dia. Ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sinilah kita lihat bagaimana sebenarnya al-haq dan batil itu pasti al-haq akan menang. Pasti al-haq akan menang. Saya baca ayat tadi, sambil bersikap sombong, takbur di atas muka bumi ini, musuh-musuh Allah, ataupun orang yang tidak meletakkan hatinya di bawah Allah Subhanahu wa taala, menyerah kepada Allah, dan mereka berusaha merancang perancangan jahat, makar, sedangkan perancangan jahat itu tidak akan menimpa melainkan kepada orang yang menjalankannya. Dengan keadaan yang demikian, tidak ada yang mereka tunggu selain daripada kebinasaan. Jadi sebenarnya orang buat jahat ni, dia ingat dia boleh buat jahat sewenang-wenangnya, ikut saja apa arahan Dajjal, ikut saja apa arahan tentera-tenteranya,
ikut saja apa arahan kebatilan. Rupa-rupanya Allah menggambarkan, tidaklah mereka fahal yanzuruna illa sunnata, tidaklah yang mereka tunggu melainkan sunnah Allah, iaitu kebinasaan yang akan menimpa kepada mereka. Dan sekali-kali kamu tidak akan mendapati perubahan kepada sunnah Allah. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Kamu tidak akan dapat perubahan kepada sunnah Allah. Inilah yang Allah bagi kepada hamba-hambanya beriman daripada zaman Adam sampailah ke akhir zaman. Kita ingat Firaun lawan Musa. Nampak macam Firaun menang. Kenapa Firaun menang? Ramai sokong dia, ramai tentera dia, hebat teknologi dia, hebat kekayaan dia, semua dia ada. Firaun lawan Musa. Kita ingat Firaun menang, dia berbangga-bangga sehingga dia boleh bunuh ahli sihir yang beriman kepada Allah. Ribu ahli sihir dia minta lawan dengan Musa Musa. Tiba-tiba ahli sihir itu beriman pada Allah. Tengok Nabi Musa baling tongkat jadi ular betul. Dia baling tongkat dia baling tali dia, jadi macam ular, bukan ular, nampak macam ular. Jadi ular Nabi Musa AS telan semua sekali. Ularnya besar. Maka ahli sihir nampak, ini bukannya perbuatan manusia, ini perbuatan Allah. Maka mereka kata, kami beriman dengan Tuhan Musa. Kami beriman dengan Tuhan Musa. Firaun kata apa? Engkau beriman kepada Musa sebelum dapat kebenaran aku? Maka disalibkan, dibunuh semua ahli sihir tadi. Jadi nampak macam Firaun menang, nampak macam Firaun hebat, tapi akhirnya Firaun dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam laut. Yang matikan dia air je, yang matikan dia. Sebab kematian dia air je. Yang tuan-tuan minum ni, air ni, itulah asbab kematian Firaun. Air yang masuk dalam mulut tak boleh nafas. Sebelum tu dia nak beriman dalam kisah Rasul SAW gambar kepada kita. Dia nak beriman, bila tenggelam dah tu, dah tak boleh menafas dah. Dia nampak bukan dia Tuhan. Dia nampak ada Tuhan lain yang lebih berkuasa daripada dia. Maka dia nak kata beriman, aku nak beriman pada Tuhan Nabi Musa. Tapi oleh kerana kejahatan dia dah melampaui syirik dia dan sebagainya, maka malaikat Jibril masukkan tanah dalam mulut dia. Tanah masuk dalam mulut dia penuh, tak boleh cakap. Ni perintah Allah. Orang yang memang dia nak siksa setelah orang itu sendiri mengaku raja, dia syirik, dia bunuh orang dan sebagainya, wallahu a'lam, adalah dia punya hikmahnya. Maka Allah tak izin Firaun beriman. Firaun mati, habis, tenggelam. Sampai sekarang mayatnya dijumpai semula mayat dia. Saintis tengok, kaji macam mana mayat dia ni boleh tak keput, elok. Allah sebut dalam Quran ni, dipreserve dipreservekan mayatnya Firaun supaya kita dapat pengajaran. Sampai sekarang kita boleh tengok. Pergilah ziarah kat muzium ada, bukan muzium KL lah, muzium dekat Perancis kot, tak silap saya. Wallahu alam. Dia sebut kat sini, kita ingat musuh tu dia boleh buat apa saja dia nak buat. Dia boleh buat jahat apa saja. Rupa-rupanya semua kejahatan patah balik ke dia. Ini Allah sebut dalam Quran. Kita tengok Musa dengan Firaun. Musa hebat, di torture, diseksa dan macam-macam. Akhirnya Firaun yang hebat jatuh. Namrud yang lawan dengan Ibrahim AS. Ibrahim seorang-seorang dia je. Seorang-seorang dia lawan dengan Namrud, raja yang macam Firaun juga, hebat. Kemudian satu negara lawan dengan Ibrahim. Semua orang nampak sokong dia. Dia seorang-seorang aja Ibrahim. Tapi akhirnya Namrud mati, dihina oleh Allah dengan masuknya seekor nyamuk yang dah tua. Bukan nyamuk muda yang badan kuat, tak, nyamuk tua, terbang pun terbang tak terbang. Nyamuk tu masuk dalam telinga, Allah perintah tak keluar dalam telinga. Dan Allah hina Namrud. Setiap kali orang nak menghadap dia, maka kena ketuk kepala dia dulu. Sebab bila ketuk kepala dia tak sakit. Kalau tak ketuk sakit. Dia akan berdengung tu, dia suruh ketuk. Orang ketuk kepala. Ketuk betul-betul, bukan ketuk sikit-sikit ni. Berapa lama Namrud kena ketuk kepala dia? Setengah riwayat menggambarkan 400 tahun. Allah hina Namrud. Nampak macam dia tuan punya negara,
akulah agung kepada negara, akulah Perdana Menteri kepada negara. Ni tak ada kaitan dengan mana-mana agung dan Perdana Menteri lah. Ini sebut apa, Namrud. Dialah yang berkuasa tenteranya, dialah yang berkuasa hartanya, tetapi Allah hina dia. Dalam riwayat menggambarkan 400 tahun hidup terseksa. Setiap kali nyamuk tu bergerak aja, setiap kali dia rasa bingit, dia rasa, kemudian dia panggil dia punya siapa-siapa saja, ketuk kepala, ketuk kan, ketuk sampai pingsan, hilang sakit. Allah hina dia. Jadi siapa yang buat jahat, siapa yang melakukan kejahatan kepada orang lain, maka Allah akan patah balik pada dia. Ini amaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saya sebut ni, ini dalam Quran, dalam ayat Allah. Jadi sebab bagi kita pun sama juga. Jangan kita rasa kita nak hina orang, nak kacau orang, nak belasah orang, nak zalim orang, nak dengki, nak dendam. Kita buang, bersihkan. Kenapa? Bila kita bersihkan hati kita daripada segala perkara negatif yang kita gambarkan sebagai perancangan jahat tadi, maka Allah akan jadikan kita lebih baik. Ini beruntung orang yang bersama dengan Islam, beruntung bersama dengan Al-Haq. Kerana Al-Batil itu pasti kalah, pasti kalah. Jadi kita tengok pula antara Al-Batil, salah satunya sifat orang munafik. Innal munafikin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang yang munafik, ini orang munafik pun orang yang sombong juga. Dia tahu Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan, dia Islam, nampak macam beriman, ada janggut, ada kopiah, ada serban, ada jubah dan sebagainya, tapi rupa hati dia tak beriman dengan Allah. Hati dia tidak beriman dengan Allah. Bila tak beriman dengan Allah, maka dia melakukan kejahatan, penipuan. Innal munafiqin, sesungguhnya orang yang munafik itu melakukan tipu daya. Yukhadi'un Allah, mereka nak tipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, dan sebenarnya Allah balas tipu daya mereka itu. Mereka yang menipu diri sendiri. Kita ingat, kita jadi orang munafik, kita boleh tipu orang. Boleh tipu orang. Rupa-rupanya kita tipu orang tu, Allah tipu kita. Bukan orang tu tipu kita. Contoh kita ada beberapa produk kat sini kan. Contoh kita nak jual barang. Kita kata inilah lada terbaik di dunia, yang siapa makan lada ni insya-Allah umurnya panjang, setiap satu botol 10 tahun. Contohlah kan. Kajian saintifik kita kata. Ada bukti, semua ada bukti kata. Tapi menipu. Kan menipu. Jadi orang pun pakat-pakat beli kan. Contoh, sebab ada saintifik, orang kan percaya kepada sains lebih daripada Allah kan. Jadi kita lihat kat sini macam bateri nak habis dah. Ni apa namanya? Arif, bateri macam nak habis. Macam nak habis. Sikit lagi insya-Allah, sikit lagi. Jadi kita pun menipu. Maknanya sebenarnya kita kan bukan menipu manusia lain, sebenarnya kita menipu diri kita sendiri. Kita menipu Allah Subhanahu wa ta'ala, menipu. Apabila kita menipu orang beriman, lagilah kita menipu diri kita sendiri. Jadi itulah insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang beriman, orang Islam, di akhir zaman kita akan berdepan dengan macam-macam ujian, kesusahan, fitnah. Maka pada masa itu hendaklah kita bersama dengan Allah, bersihkan hati kita. Dan sebab itulah Ansar kita tubuhkan sama-sama kawan-kawan. Tujuan Ansar ni ialah sama-sama untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnah Nabi-nya? Yang pertama sekali ialah kita ingin melakukan dakwah. Apa Allah firman dalam Al-Quran? Kalau boleh kita pertama sekali Ansar ni nak buat sunnah, sebab kita tahu hanya orang yang mengikuti sunnah sahaja yang akan dapat pertolongan Allah. Yang pertama sunnahnya dakwah. Dan Allah gambarkan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik daripada manusia yang mengajak kepada Allah, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nak jadi orang yang boleh ajak sama-sama kita lah,
Jadi sambil-sambil santai-santai minum ni pun kita ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor satu. Yang kedua, sunnah yang kita sama-sama nak buat ialah untuk mendidik diri kita, tarbiyah. Tarbiyah. Jadi sebab tu Allah firman dalam Al-Quran, bagaimana Allah perintahkan kita supaya sentiasa meningkatkan diri kita. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah. Dan hendaklah setiap kita ni sentiasa bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Maknanya kita sentiasa meningkatkan takwa kita, memproses takwa kita. Dan jangan kita mati melainkan dalam Islam. Jangan kamu mati melainkan dalam Islam. Maknanya bila kita duduk dalam tarbiyah, istiqamah, berterusan dengan tarbiyah, meningkatkan hati kita, iman kita, meningkatkan kehidupan kita supaya mengikut apa yang ada dalam Quran dan Sunnah, insya-Allah mati dalam Islam. Jadi Ansar ditubuhkan sebenarnya untuk sama-sama kita baiki diri kita sama-sama lah, tak ada benda lain. Yang ketiga ialah membina kekuatan perjuangan. Perjuangan sebagaimana yang digambarkan Nabi SAW tadi, bagaimana sekarang ni dah dekat 100 tahun, maka insya-Allah akan ada may yujaddidulaha dinaha, orang yang akan melaksanakan tajdid. Maka kita perlu mengikut apa arahan Allah. Apa arahan Allah? Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Maka kamu persiapkanlah diri kamu dengan segala kemampuan yang ada untuk kita meningkatkan kekuatan kita. Jadi sebab itulah Ansar ditubuhkan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, sebahagian daripada kita mungkin baru pertama kali datang. Kita berada di ladang rakyat, ladang rakyat Rimbunan Kasih. Jadi ladang rakyat ni alhamdulillah dengan kerjasama dengan Majlis Agama Islam dan dengan Melaka MAIM, dan dengan kerjasama dengan Majlis Agama Islam MAIM Industri disebut yang tuan punya tanah, tuan punya tanah tadi, alhamdulillah kita cuba menghidupkan ladang rakyat. Apa maksud ladang rakyat? Konsep yang kita nak bawa, kita nak membina kalau boleh satu sistem pertanian kita je, sistem ternakan kita. Jadi kita akan sama-sama, contohnya daripada ayam, kalau ayam katakan daripada telur, makanan ayam, daripada ayam tu sendiri kita besarkan dia, kemudian lepas tu kita proses, sembelih dia, proses dia, lepas tu kita pun edarkan dia, logistik, sampailah kepada end product mungkin ayam golek ke, ayam apa ke, semua tu di bawah sistem yang sama-sama kita buat. Jadi kalau Allah izin berlakulah apa-apa di negara kita ni, mungkin kekurangan makanan ke, ataupun ada orang sabotaj, kartel mana nak sabotaj ke, maka insya-Allah kita punya sistem kita sama-sama. Ada yang bahagian telur, ada yang bahagian makanan, ada yang bahagian pemeliharaan, ada yang bahagian proses, ada yang bahagian logistik, ada yang bahagian marketing dan sebagainya, sampailah kepada end product, end user. Ini contoh ayam. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi kita nak gabungkan, sebab hari ini solusi yang ada pada sistem Dajjal ialah dia suruh kita hutang. Dia suruh kita hutang, kemudian duduk terlibat dengan riba atas nama Islam, kemudian selepas tu kita pun berusaha meniaga dan sebagainya. Dipanggil debt capital. Debt capital. Kita punya capital tu hutang. Jadi Rasul SAW tak ajar macam tu. Rasul SAW ajar apa? Rasul SAW ajar kita berpakat-pakat sama kita. Sebab tu Nabi SAW ketika Muhajirin datang daripada Mekah pergi ke Madinah, maka Nabi mempersaudarakan antara Ansar dengan Muhajirin, golongan yang dari Madinah dengan sahabat-sahabat yang berhijrah. Jadi kenapa digandingkan? Supaya sahabat yang berhijrah ni dia pergi ke Madinah selai pinggang, tak ada apa-apa, selai pinggang aja. Jadi memang tak ada apa-apa, nak mula hidup memang susah. Maka digabungkan dengan Ansar yang ada di Madinah. Kenapa? Supaya pakat-pakat. Okey, kamu ada duit lebih sikit, kita pakat buat berniaga. Pakat buat pertanian. Jadi yang dianjurkan oleh Rasul SAW ialah kita berpakat-pakat atas dasar ukhuwah kerana Allah, atas dasar iman. Ini sunnah. Ini sunnah. Jadi bukan kita fikir nak duduk makan gaji je dengan apa yang ada pada Dajjal tentunya. Kita fikir macam mana sama-sama nak melaksanakan perkara yang Allah suruh. Kalau kita nak minat berniaga, pakat-pakat kita berniaga. Sama-sama kita elakkan riba atau tinggalkan riba. Jadi ini contoh. Jadi inilah Ansar. Salah satu perkara yang kita nak buat sama-sama pelan-pelan ialah kita nak pakat-pakat sama kita.
Jadi siapa yang ada kepakaran bahagian marketing, kita kumpulkan, jadi marketing, jadi orang yang boleh sell. Siapa yang pakar kemahiran bahagian yang boleh buat kerja-kerja pertanian, kita buat pertanian. Inilah perkara yang kita nak lakukan sama-sama. Jadi platformnya tu Ansar, Angkatan Sukarelawan Rakyat. Jadi konsep ladang rakyat ini memang kita nak berhajat kepada barakah daripada Allah. Macam mana? Dengan cara kita kan bekerja secara ikhlas, bekerja sungguh-sungguh. Kemudian setelah kita, contohnya cili ada, kalau tuan-tuan boleh nampak cili kat sana tu, cili tu kita dah dapat hasil dia, besok kita tolaklah kos benihnya, kos nak buat bajanya ke, kos apa-apalah, termasuklah kos pekerjanya, tolak. Ada untung, maka untung tu 50% daripada keuntungan kita akan bagi balik pada rakyat, bagi balik kepada dakwah, pada tarbiyah, pada perjuangan, bagi balik. Dan 30% kita akan bagi kepada mereka yang invest dana, 20% kita akan bagi kepada mereka yang bekerja amilin. Jadi kita lihat ladang ni tak ada seorang pun punya, semuanya milik Allah. Sebab 50% tu saham tadi kita bagi pada Allah, 50% tu infak terus bagi pada Allah. Maka kita akan buatlah program-program untuk anak-anak. Mungkin ada anak-anak ni nak perlukan kepada pelajaran pendidikan, kita membuatlah program untuk dia orang. Mungkin ada di kalangan mereka yang tak sihat, kita buat program. Jadi program tu ialah, jadi sinilah kita insya-Allah bukan saja seorang kapitalis, seorang yang menang, seorang yang kaya kan, tapi sama-sama. Sebab apa? Kerana malhamah kubra, kerana al-malhamah kubra, peperangan besar tu, Dajjal tadi dah hampir sangat nak keluar. Maka sunnah yang Nabi tunjuk kat kita kena bersatu padu, bersama-sama. Dan kita bersama semua orang, tak apa, siapa-siapa pun tak apa, tak ada masalah, insya-Allah. Jadi inilah antara kenapa kita sama-sama tubuhkan Ansar. Setelah kita ada kesedaran bahawa kita akan berhadapan dengan masalah, kita akan berhadapan dengan kesusahan, bencana alam. Ni pun ada bencana alam dah sebut kan, banjir lah, gempa bumi lah dan sebagainya. Dan pada masa sama juga kita ada serangan-serangan, orang nak kacau akidah kita, nak kacau ibadah. So kita jadikan platform Ansar ini sebagai satu platform untuk kita sama-sama tolong-menolong, at-ta'awun, tolong-menolong, alal birri wa taqwa, di atas kebaikan dan di atas ketakwaan. Jadi itulah, jadi apa yang tuan-tuan tengok ni semua ni adalah merupakan hasil sama-sama lah. Di masa sebelum masuk ni, rumputnya tinggi-tinggi lah, lebih kurang macam tinggi-tinggi rumputnya, dia punya kesampah sebagainya. Jadi alhamdulillah barakah daripada sahabat-sahabat kita dari seluruh Malaysia datang bersihkan. Ada yang gaut-gaut pun datang, sakit gaut pun, kaki gaut pun datang duk potong rumput. Kita masih ingat lagi lah sahabat-sahabat kita tu. Jadi datang, akhirnya sama-sama tengok apa yang tuan-tuan perempuan tengok ni, ini semua hasil kerja sama-sama. Jadi kita adalah bagilah juga upah pada mereka yang bekerja ni kan. Kau tak nak makan macam mana, tapi sekadarnya je, allowance je, tak ada sesuatu yang besar pun. Jadi sebab tu kita sebut tadi, orang bujang-bujang ni kan, semuanya bekerjanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita bagilah juga allowance, paling kurang pun boleh ada duit minyak lah kan, gitu. Jadi adalah, cumanya semuanya asal dasar untuk nak membina kebaikan. Dan bila kita membina satu sistem tadi tu atas asas Quran dan hadis sunnah, kita terima perniagaannya atas dasar Islam, pertanian atas dasar Islam, kita kata perusahaan-perusahaan atas dasar Islam, import ekspor sebagainya. Tadi mudah-mudahan Allah redha kita cuba tegakkanlah apa yang kita mampu, sekadar yang kita mampu, Islam itu sendiri. Jadi mudah-mudahan ada barakahnya insya-Allah, sehinggalah Allah berikan kemenangan kepada orang-orang Islam tadi. InsyaAllah sistem ni akan ditegakkan secara menyeluruh. Sekarang ni mungkin kita kecil-kecilan lah sebab kita mampu yang ni je. InsyaAllah. Itulah insyaAllah sikit sebanyak sebagai pengenalan dan sebagai peringatan pada kita sama-sama lah. Maknanya yang ada ni pun kena peringat juga. Sebab kadang-kadang kita terlupa. Jadi mudah-mudahan Allah ampunkan segala kelemahan kita, kesusahan kita, yang kita mungkin komen-komen ke Allah sebagainya kan. Qada-qadar yang Allah bagi kita tak reda, kita minta ampun ke Allah. Mudah-mudahan Allah akan bersihkan hati kita, dan insya-Allah Allah ikat hati kita dengan iman dan akidah, kemudian dengan ukhuwah, persaudaraan lillah fillah kerana Allah. Dan bila kita diberikan oleh Allah SWT perkara tersebut, mudah-mudahan kita akan dapat istiqamah di atas perjuangan ini insya-Allah. Itulah insya-Allah, saya minta maaf
cakap daripada hujan tak ada, hujan sampai berhenti hujan, tak habis-habis, tak berhenti hujan dah berhenti, kita tak berhenti lagi. InsyaAllah. Jadi insyaAllah saya akan cukuplah sekadar ini. Jadi lepas ni sambung makan, kalau boleh saya minta lah kita ta'aruf lah, berkenal-kenalan sama-sama kita tu kan. Jangan duduk dengan family kita je, kenal tu kawan-kawan ni. Mana tahu besok dekat Yaumul Hisab besok dialah yang jadi orang bagi syafaat kat kita kan. Sebab sahabat boleh bagi syafaat pada sahabat. Kita berkenalan, tanya daripada mana sebagainya, dan kemudian lepas tu kita sama-sama mengeratkan lagi ukhuwah kita insya-Allah. Mudah-mudahan ada barakah dalam ukhuwah tersebut insya-Allah. Jadi itulah sikit sebanyak, saya mohon ampun kepada Allah, minta maaf pada tuan-tuan dan puan-puan. Andainya apa yang saya sampaikan tadi mungkin ada yang tak sampai ke, tak kena ke, saya minta maaf insya-Allah. Baik, kita baca doa Rabitah insya-Allah. Kita baca doa Rabitah ni sama-sama. Kita bayangkan wajah semua sahabat-sahabat kita yang tak ada, yang tak dapat hadang, datanglah kerana mungkin ada masalah, ada urusan-urusan lain Dan kita juga doa kepada keluarga kita yang tak ada, mudah-mudahan termasuk dalam doa kita insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fatik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil iman bik wa jamil tawakkul alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghram. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta Allah al-wahid al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan. Allahumma ja'alna minal muttaqina haqqan. Allahumma ja'alna minal muhsinina haqqan. Allahumma ja'alna minal muqarrabin. Allahumma ja'alna minal wasilin. Allahumma ja'alna ya Allah minal arifin. Allahumma ja'alna minal muhibbin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma ja'alna minal mahdiyin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat pelancaran. InsyaAllah kita ada pelancaran sekejap lagi. Pelancaran e-mall insyaAllah kalau boleh dapat tunggu sekejap insyaAllah. Kita ada pelancaran platform perniagaan untuk kita gabungkan apa dia panggil produk-produk yang kita. Jadi siapa-siapa yang ada produk-produk Islam lah yang beriman, yang halal dan thayyibah tu, insya-Allah kita akan cuba buat satu platform lah, sama-sama kecil-kecil je kita ni kan. Kemudian selepas tu insya-Allah siapa yang tak ada produk boleh buat produk insya-Allah. Baik, kita pergi pada Hakimi insya-Allah. Yang sudi pada majlis kita pada pagi ini. So sambil-sambil kita berjamu saudara, so insya-Allah kita akan adakan pelancaran Ansar Mall dan Ansar E-Mall sekejap lagi insya-Allah. Pelancaran kat mana tu? Kimi. Mi. Pelancaran kat mana? Ni antara barang-barang yang ada setakat ini lah. Keluaran daripada kita sendiri, ladang kita kan. Ni termasuklah gula O ni yang kita cuba habiskan lah insya-Allah. Ini produk Tamma daripada lada kita di ladang insya-Allah. Ini juga antara produk-produk yang ada lah insya-Allah, yang kita masukkan. Sebagainya produk bukan produk Ansar, tapi kita gabungkan dengan produk-produk orang Islam kita yang lain insya-Allah, yang boleh yang membantulah insya-Allah. Allah ya. Bila sampai? Malam tadi sampai. Oh, dah ulah jam juga pusing. Alhamdulillah. Kalau Ustaz 2 jam mesti. 2 jam. Oh, tak jumpa. Oh. Tak tahu kenapa. Apa tiba-tiba je saya bagi musim dekat Bukit Katil tadi. Allah. Ya, tapi dapat jumpa jawab. jalan. Padahal bahasa dah. Masuk situ musim Bukit Katil tu. Jadi kalau kita tak ni baca wadduha. Ada kata kita tadi Ustaz tanya Ustaz. Baca wadduha. Minta dekat Ustaz Rafi tadi. Dia bagi yang sekolah sekah. Oh, ni tak dapat Rimbunan kasih tak dapat. Wis pun hilang semua. Mohon alamatnya. Alamat mana ni? Alamat Serkam ke? Type Rimbunan Kasih. Type Rimbunan Kasih kan. Serkam Melaka. Jadi insya-Allah ada kat situ. Baik, dah boleh ikut insya-Allah nah. Saya cuba. Lama lagi kami. Inilah antara tetamu-tetamu kita insya-Allah. Tetamu-tetamu kita yang ada pada hari inilah. InsyaAllah sekadar yang ada. Sahabat-sahabat juga daripada sahabat Ansar juga sebahagiannya datang dari seluruh Malaysia lah. Ini antara yang ada lah setakat ni. Sebahagian masih lagi dalam perjalanan. Sebahagian masih lagi dalam perjalanan. Kat mana nak buat? Sini? Sana? Oh, kat sana. Okey, baik. Oh tu. Oh, okey. Letak sini ni boleh? Dia orang nak tengok. Sebelum kita memulakan majlis pelancaran Ansar E-Mall,
Mungkin saya boleh ceritakan sikit apa itu Ansar E-Mall dan Ansar Mall. Ya, kat situ. Oh, okey. Ini. Okay, Alhamdulillah kita sekarang ni dah ada bazar rakyat di depan arcade. Kalau perasan beberapa sahabat yang datang di depan Rimbunan Kasih ada satu pagar ke depan tu. Alhamdulillah setakat ni kita dah buka bazar ladang rakyat. Setiap hari kita buat operasi daripada jam pukul 9 pagi sampai 6.30 petang. So alhamdulillah sambutan alhamdulillah sangat baiklah. So hari ini kita akan lancarkan Ansar Mall dan Ansar E-Mall. So apa itu Ansar Mall? Ansar Mall ni kita akan buat konsep macam kedai. Kalau contoh kita pergi pasar-pasar raya kan, ada produk-produk yang disediakan dekat atas rak. So kita akan buat konsep macam tu. Jadi kalau contoh sahabat-sahabat yang datang ke ladang arcade depan ni, so akan nampaklah produk-produk apa yang kita akan jual depan ni. So tapak tu nanti kita akan insya-Allah sementara kita akan buat kat sini lah untuk Ansar Mall. Dan Ansar E-Mall, kalau ada sahabat-sahabat kita yang dekat Telegram tu mungkin perasan, ada satu link kita bagi, kita jemput masuk ke Ansar E-Mall. So sekarang ni alhamdulillah kita dah ada 3 platform untuk kita berjual beli antara kita dan antara orang luar lah. So saya mengharapkan sahabat-sahabat agar kita sama-sama gunakan platform ni untuk kita berjual beli antara kita dan semua yang ni lah apa tu, yang sama-sama nak contohlah kita sekarang ni nak buat sistem kita sendiri. Kita impikan sistem kita sendiri. Kita cakap kita nak ada sistem Islam yang sepenuhnya menggunakan sistem Islam. Tapi kita kena mulakan benda tu daripada awal sekarang ni. Kita kena gunakan platform yang ada ni untuk kita berjual beli dulu, menjana dulu sesama kita. Bila ada sambutan daripada jemaah kita, insya-Allah kita akan ke next step. So next step tu nanti kita akan bagi tahu insya-Allah dalam inilah meeting kita yang akan datang. Jadi di sini saya nak menyerulah sahabat-sahabat yang dah ada dalam Ansar E-Mall tu, sama-sama kita sebarkan dan apa tu dipanggil meriahkan lagi dalam grup tu insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin meneruskan program pelancaran Ansar E-Mall, Ansar Mall dan Bazar Ladang Rakyat. So insyaAllah kita persilakan murabbi kita Ustaz Nur Azman untuk menyempurnakan majlis kita pada tengah hari ini insyaAllah. Terima kasih. Ni lada kering. Nampak? Lada kering. InsyaAllah siapa yang berhajat boleh buat tempahan lah. Lada kering Ansar. Daripada fresh, daripada pokok kita keringkan, kemudian kita jadikan lada kering insyaAllah.
Kita ada tetamu daripada Tafiq Ibnu Talib, Ustaz. Okey. So, kita jemput murabi kita Ustaz Azman untuk potong ribbon ajaran Ansar Mall dan Ansar Mall. Pegang. Okey, alhamdulillah. So, terima kasih kepada Ustaz Azman dan semua tetamu-tetamu yang hadir pada majlis rumah terbuka kita dan untuk program daurah bersama Ansar, insya-Allah. Jadi saya nak tunjukkan Bazar Rakyat, Bazar Rakyat Ladang Ansar. Kita dah lancarkan. Baik, dijemput semua pergi datang ke Ladang Rakyat, insya-Allah. Perancangan kita telah berbincang dengan Maim, alhamdulillah Maim Industri. Kita dah bincang dan mereka telah bersetujulah. InsyaAllah kita akan ada tempat combat archery, kita akan ada atur-cara kuda berpanah, insyaAllah. Jadi siapa-siapa yang nak bersama-sama, mari join lah, insyaAllah. Bersama dengan sahabat-sahabat kita, sahabat di sini. Dan siapa yang yang berminat untuk bersama-sama bekerja dan ada kemahiran tertentu, kita ajak sekali lah, insyaAllah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kekuatan untuk istiqamah, dan insyaAllah apa yang berlaku pada hari ini salah satu daripada sejarah lah dalam kehidupan kita di Malaysia ni, yang kita nak secara langsung bersama-sama melengkapkan diri kita ini, bukan hanya berada dalam sistem yang sedia ada ni, tapi kita ingin masuk sistem ni ialah kita nak bermulakan dengan iman, dengan akidah. Maknanya asasnya ialah iman, akidah, tak ada tipu-tipu, tak ada bohong-bohong kan. Macam itulah. Kita nak hidupkan sistem yang Allah redha. Itulah, main sikit. Sehingga akhirnya insya-Allah mudah-mudahan benda ini berkembang, tak semestinya Ansar, orang lain pun boleh juga sama-sama, dan kemudian insya-Allah mudah-mudahan daripada situlah Islam akan tertegak di atas muka bumi ini, insya-Allah. Itulah insya-Allah sikit sebanyak daripada sini, daripada Himpunan Kasih. Siapa yang ada kelapangan boleh datang di sini
Dan siapa yang tidak ada ke lapangan, insya-Allah boleh mungkin masa-masa yang lain boleh bersamalah. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak jumpa dengan tetamu pula insya-Allah. Assalamualaikum.